Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next kita akan belajar macam mana nak solve equation involving the form A sin theta plus minus B cos theta. Okey, kita akan solve. Untuk pengetahuan macam mana kita nak solve equation yang macam ini, beberapa pengetahuan asas yang kita perlu ada ialah nombor 1, kita ada A, soalan dia biasanya A sin theta plus B cos theta. Nombor 2, kita ada A sin theta minus B cos theta. Atau mungkin kita akan diberi soalan dalam bentuk A cos theta plus B sin theta. Ataupun kita akan diberi soalan A cos theta minus B sin theta. Okey, cara kita senang ingat formula. Biasa semua ini kita akan perlukan R, keempat-empat equation ini. So, kita akan buat assumption. Di sini kita akan ada theta, alpha. Sini kita ada theta, alpha. Sekejap. Jarakkan sikit. Ini cikgu tidak mengajar kembangan macam mana kita dapat formula dia. Cikgu hanya ajar macam mana kamu nak hafal formula. Theta, alpha, theta, alpha, theta, alpha, theta, alpha. Okey, so sekarang ni kita tengok yang dekat depan. Sekarang yang depan ini A sin theta. So ini adalah sin. A sin theta, so sini sin. A cos theta, so sini cos. A cos theta, so sini akan cos. So biasanya bila sin, kita akan follow tanda dekat sini. So ini adalah A sin theta plus B cos theta. So sini tambah, sini akan tambah. So sini tolak, sini tolak. So untuk cos pula, biasanya tanda dia akan bertentangan. So kalau sini tambah, sini tolak, sini tolak, sini tambah. So andaian yang kita akan guna untuk menyelesaikan soalan yang melibatkan A sin theta plus minus B cos theta adalah berdasarkan 4 jenis kes ini. So bila kita diberi soalan A sin theta plus B cos theta, so kita akan buat assumption equation ini is equal to R sin theta plus alpha. Apabila kita diberi soalan A sin theta minus B cos theta, so kita akan buat andaian it is equal to R sin theta minus alpha. So bila kita diberi soalan A cos theta plus B sin theta, kita buat andaian equal to R cos theta minus alpha. So apabila kita diberi soalan A cos theta minus B sin theta, so kita buat andaian it is equal to R cos theta plus alpha. Dan dalam kes yang di atas ini, alpha itu adalah angle between 0 degrees and 90 degrees, which is situated in the first quadrant, which is kita namakan dia adalah acute angle. So alpha ini adalah acute angle. Dan nilai R itu adalah kita ambil positive value. So R itu adalah satu constant, iaitu positive value. So R lebih besar daripada kosong. So maklumat lain yang kita perlu tahu juga adalah kita kena tahu compound angle formula. Yang formula
yang berkaitan dengan compound angle lah. Iaitu semua orang sudah maklum, iaitu contohnya jika kamu diberi sin A plus B, so it is equal to, so sin, cikgu suka kata dia suka kongsi, so kita ada sin A cos B. So kalau sin, kalau sini tambah, sini akan tambah, so kita ada sin B cos A. Okey, kalau kita ada sin A minus B, ingat sin suka kongsi, so kita ada sin A cos B. So dia kongsi dengan cos, so tolak, sini akan sin B cos A. So sini A, sini B. So ketiga kita ada cos A minus B. Untuk hafal kan, cikgu kata cos ni kedekut, so maksudnya cos dengan cos-cos. Cos A cos B. So kalau sini tolak, biasalah cos dia akan berbeza tanda, tolak sini tambah, so sin A sin B. So yang keempat kita ada cos A plus B. So kita ada cos, ingat cos kedekut, so cos A cos B, cos sini tambah, sini tolak, sin A sin B. Okey, ini antara maklumat yang akan kita perlukan. Selain itu, kita perlu ingat juga sifat basic identity. Cikgu buat yang kita akan guna sahaja di sini, iaitu paling penting yang perlu ingat adalah sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So ini adalah basic identity. So lepas itu perlu ingat pengetahuan kamu tentang graf, iaitu tentang graf sin. Itu kalau kamu ada equation y equal to sin theta. So y equal to sin theta ni dia sebenarnya y 1 darab sin theta. So bila kamu lukis graf sin, kamu akan dapati lukisan kamu macam ni. Di mana ini nilai dia adalah 1 dan ini adalah nilai dia negatif 1. So, nilai ini adalah kita panggil amplitude. Dalam fizik pun kita belajar ini sebagai amplitude. So, ini akan membawa nilai maksimum graf ini boleh pergi, dan ini adalah nilai minimum graf ini boleh pergi. Okey, so kalau kita ada y equal to cos theta, so ini sama dengan y equal to 1 darab cos theta. So maksudnya kalau graf cos, so kita ada macam ni. So nilai ni adalah 1 dan nilai ini adalah negatif 1. So ini adalah maximum value graf cos boleh pergi. Ini adalah minimum value juga untuk graf cos boleh pergi. Okey, itu adalah antara pengetahuan yang kita perlukan untuk menyelesaikan soalan yang melibatkan equation involving the form A sin theta plus minus B cos theta yang akan cikgu bincangkan dalam next video. Thank you.